Okey, untuk elektronik ini adalah tiga subtopik yang semua kena tahu. Okey, kita ada tiga subtopik. Jadi kita akan tengok satu-satu tapi kita akan fokus pada yang betul-betul penting dan wajib tahu sahaja. Okey, yang pertama sekali kita tengok elektron. So dalam subtopik elektron ni, benda paling penting sekali adalah korang kena kenal pasal pancaran termion ataupun thermionic emission. So kita kena faham ini namanya, ini adalah proses. Okey, thermionic emission ataupun pancaran termion adalah satu proses. Proses untuk buat apa? Untuk elektron tu terbebas daripada logam yang dipanaskan. Okey, maksudnya kita ada logam, logam tu dipanaskan, elektron keluar. So proses tu nama dia adalah pancaran termion ataupun thermionic emission. So biasanya dalam exam dia akan minta definition. Okey, so sekarang ni kita tahu yang keluar tu adalah elektron. Okey, kita tahu elektron yang keluar, tapi kalaulah kita letakkan dia dekat dalam ni dan ada anode yang akan pecutkan dia, okey, apa yang berlaku adalah yang keluar tu elektron, banyak-banyak elektron yang keluar tu, dia adalah sinar katot. Okey, so sinar katot atau katot ray ni elektron juga, tapi dia adalah apabila banyak-banyak elektron yang bergerak dalam halaju tinggi dalam vacuum tu. Okey, so bezakan kalau proses untuk keluarkan elektron tu nama dia pancaran termion, bila dia dah keluar, alur elektron tu kita panggil dia sebagai sinar katot. Okey, jadi daripada situ yang selalu keluar exam juga adalah prinsip keabadian tenaga ni. Okey, jadi dekat sini korang kena kenal dua formula. Formula ni diberi dalam exam. Okey, so tenaga keupayaan elektrik formula dia adalah E darab dengan V. Okey, cas elektron pun dia akan bagi dalam exam lah. Okey, lepas tu EK, kinetic energy adalah 1/2 mv squared. M of electron pun dia akan bagi dekat dalam exam. Jadi berdasarkan prinsip keabadian tenaga ataupun principle of conservation of energy, tenaga keupayaan elektrik ni value dia adalah sama dengan tenaga kinetik. Jadi kalau korang nampak gambar macam ni dalam exam, okay, try test tengok. Okay, kalau dia minta tenaga keupayaan elektrik, ni formula dia. Kalau tenaga kinetik, ni formula dia. Okay, tapi kadang-kadang maklumat yang diperlukan tu korang boleh je pakai formula ni juga. Sebab tenaga keupayaan elektrik nilai dia sama dengan tenaga kinetik. Okay, so ini adalah formula tenaga keupayaan elektrik. Ini adalah formula tenaga kinetik. Disebabkan EP sama dengan EK, jadi EV sama dengan 1/2 MV kuasa 2. Jadi itu adalah prinsip keabadian tenaga. Okey, jadi masih lagi berada dalam subtopik elektron, korang akan belajar pasal kesan. Kesan electric field dengan magnetic field, okey, medan elektrik dan juga medan magnet kepada sinar katot. Okey, jadi sekarang ni kita ada, ini untuk elektrik lah. Untuk elektrik, kita ada plat pemesongan. So, apa yang berlaku adalah kita tahu elektron, charge dia adalah negatif kan? Jadi sekarang ni kalau kita ada positif, mestilah dia pergi ke arah positif. Okey, kalau tiba-tiba kita tukar, maksudnya kita letakkan, contohlah, negatif yang ke atas, positif yang kat bawah. So, mestilah dia bergerak ke bawah pula. Sebab apa-apa pun elektron adalah negatif yang akan tertarik kepada positif. Okey, seterusnya kita ada untuk medan magnet pula. So kalau untuk medan magnet, biasanya dia akan letak gambar magnet lah kat sini. So utara ke, selatan ke. Jadi daripada sini, kalau apa yang biasanya dia tanyalah, dia akan tanya apa bayang-bayang ni dia akan bergerak arah mana. Okey, jadi untuk jawab benda ni korang kena tahu pasal peraturan petua tangan kiri Fleming ataupun Fleming's left hand rule. Jadi ini cikgu tak terangkan dekat sini lah. Jadi boleh tengok video yang menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan penggunaan petua tangan kiri Fleming dekat dalam uh, eksperimen palang Maltese. Okey, so itu adalah cerita pasal elektron. Habis. Jadi sekarang ni kita tengok ini adalah diode semiconductor ataupun semiconductor diode. Jadi korang boleh tengok satu-satu dekat sini apa yang memang kena tahu. Okay, tapi kita akan terus proceed dengan diode tu sendiri apa. Okay, jadi ini adalah simbol diode. Ini adalah simbol diode. Jadi apa yang dia buat adalah dia boleh benarkan arus elektrik mengalir satu arah tertentu saja. Dia allow current to flow in one direction only. So arah mana yang dibenarkan tu? So korang tengok shape dia. Okay, so kalau tengok dekat sini, ni segitiga kan. So segitiga ni, imagine dia lah direction of current yang dia dibenarkan tu. Maksudnya macam ni, contoh. Katakanlah arus datang daripada sini. So tengok ni. Kan arus. Lepas tu ini adalah pattern shape daripada simbol tu. So kan sama. So bila sama dia boleh je lalu. Okay, tapi kalau lah contoh arus datang daripada sini. So kalau kita tengok shape dia. Nampak? Dia bertentangan kan. So bila bertentangan dia tak boleh lalu. Okay, macam tu lah. Jadi bila tak boleh lalu arus tak mengalir lah. Sebab tu dia kata dia mengalir satu arah tertentu sahaja. Jadi kita tengok contoh dekat bawah ni. Nombor 1.
So kita tahu ini adalah positif, ni adalah negatif. Jadi arus akan datang daripada positif kan? Jadi tengok ni adalah dia punya arah arus. Nampak? Sama kan? So bila sama, maksudnya arus boleh mengalir. Jadi benda ni kita panggil sebagai pincang depan atau forward bias. Okey, pincang depan ataupun forward bias. Jadi soalan akan tanya, bila kita switch on, apa jadi pada mentol dalam gambar ni lah. So kita akan kata mentol menyala. Kenapa? Sebab arus mengalir. Kenapa arus boleh mengalir? Sebab diod berada dalam susunan pincang depan. Diod is in forward bias arrangement. Okey, tapi tengok nombor 2 pula. Kan ini adalah positif. So positif, nampak dekat sini, ini adalah arah arus kita. Sama tak? Tak sama kan? So bila tak sama, maksudnya dekat sini adalah kita tahu dia tak mengalir lah. Sebab tadi kita kata kalau pattern dia sama, bentuk dia sama baru dia mengalir. So dalam ni arus dia tak mengalir. Jadi kat sini nama dia apa? Kita panggil dia sebagai reverse bias. Okey, ataupun pincang songsang. Okay, jadi soalan akan tanya macam mana? Dia akan tanya, okay, bila kita switch on, apa jadi pada mentol? So, mentol tak menyala. Kenapa mentol tak menyala? Why the bulb does not light up? Because the current cannot flow. Kenapa current cannot flow? Because the diode is in reverse bias ataupun diode berada dalam keadaan pincang songsang. Okay, so itu adalah secara ringkas berkenaan dengan diode. Sekarang kita tengok rektifikasi pula. So rektifikasi ni apa? Jadi daripada diode tadi kita tahu diode ni kerja dia benarkan arus mengalir satu arah saja. Jadi bila kita pakai diode, maksudnya arus daripada banyak-banyak arah boleh berubah kepada satu arah. From alternating, alternating tu dua arah, dia akan tukar kepada satu arah. Okay, jadi kita ada dua jenis. Rektifikasi gelombang separuh, half wave rectification dengan rektifikasi gelombang penuh, full wave rectification. Jadi dua-dua ni input dia adalah arus ulang alik. Nampak? Okay, kita memang start dengan arus ulang alik. So input arus ulang alik maksudnya arus mengalir dua arah. Jadi kalaulah tak ada diode ni, arus memang akan mengalir dua arah. Okay, tapi sekarang ni bila kita dah letak diode, dia hanya benarkan arus mengalir satu arah saja. Jadi ringkasannya adalah kalaulah korang nampak setup macam ni, korang tahu satu diode maksudnya rektifikasi gelombang separuh, half wave rectification. Jadi dia punya output, itu yang penting. Dia punya output adalah macam ni. Sebab soalan kan, kalau kertas satu dia akan tanya A, B, C, D lah. Tapi kalau dalam kertas dua mungkin dia akan suruh korang lukis. Jadi output dia, cuba tengok, dia hanya separuh sahaja yang ada. Separuh sahaja. Sebab tu nama dia rektifikasi gelombang separuh. Tapi kalau penuh pula, okay, apa yang berlaku adalah bentuk dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia bukan separuh, semua ada. Semua ada. Maksudnya yang bawah ni akan jadi positif juga. Sebab semuanya akan jadi arah yang sama. Jadi itu adalah rektifikasi gelombang yang penuh. Okay. So sekarang ni, kalau kita tengok dekat situ, arus dia tak beberapa nak rata. Okay, turun naik, turun naik. So apa yang kita boleh buat adalah kita tambahkan satu lagi komponen, kita panggil kapasitor. So kapasitor ni dia boleh jadi sebagai perata arus. Okay, dia punya satu lagi function adalah dia boleh simpan charge. Okay, kapasitor satu lagi function dia adalah simpan charge. Tapi dalam kes ni, dia adalah perata arus ataupun dia akan smoothkan current. So apa yang berlaku adalah first kali kita tahu ini adalah tanpa kapasitor, tanpa kapasitor. Ini adalah untuk separuh gelombang, ini adalah rektifikasi gelombang penuh. Full wave dengan half wave tadi. Okey, tapi bila kita letak kapasitor, ini simbol kapasitor. Dia macam bateri je tapi sama panjang. Okey, so bila kita letak kapasitor dekat sini apa jadi? Apa yang jadi adalah arus tu instead of turun terus, okey dia naik kan. Tapi dia tak turun bawah macam ni tau. Dia akan turun lambat sikit. Maksudnya dekat sini, ini kita kalau ikut buku teks dia akan lukis putus-putus. Jadi kalau korang tengok dekat sini, berbanding dengan awal yang mana arus dia macam ni, kan turun naik kosong kan. Dia akan lebih rata bila kita letak kapasitor. Okay, kalau yang ni pula dia naik, okay, sampai sini dia turun tapi again dia tak turun sampai kosong. Okay, dia punya penurunan tu lambat sikit. Jadi itu yang kita panggilkan sebagai kapasitor ni sebagai perata arus. Again, penerangan lanjut dalam video yang lebih panjang lah. Tapi dekat sini ini benda yang wajib korang tahu. Okay, at least kenal lah bentuk dia. Bila ada kapasitor, ginilah rupa dia. Okay, jadi pertama kenal pasti apa rektifikasi. Rektifikasi yang mana satu? Full ke half? Separuh ke penuh? Okay, bila dah decide, kita tahu ini adalah separuh, ni adalah penuh. Lepas tu tengok, kapasitor ada ke tak ada? Kalau tak ada kapasitor, bentuk dia gini je. Kalau
Tak ada kapasitor, penuh macam ni rupa dia. Tapi bila ada kapasitor, kita kena bezakan dia punya bentuk. Okey, so itu je untuk diode. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga iaitu transistor. Jadi kalau tengok dekat sini banyaklah kita boleh nampak benda yang kita kena tahu. Tapi kat sini cikgu nak terus pergi dekat dia punya asas. Pertama sekali kita tahu transistor ni ada dua jenis. Okey, so transistor adalah komponen elektronik yang ada tiga terminal. So kalau tengok kat sini satu, dua, tiga terminal. Satu, dua, tiga terminal. Jadi kita ada dua jenis transistor, NPN dan juga PNP. So, NPN anak panah dia macam ni. Kalau PNP anak panah dia macam ni. Jadi ini adalah fungsi transistor dan dua-dua dia selalu tanya dekat dalam exam. Jadi kita tengok yang pertama, fungsi transistor sebagai amplifier arus. Jadi amplifier arus, amplify. Amplify tu maksudnya besarkan lah. Jadi apa yang dia buat adalah dia boleh tolong besarkan arus. Jadi benda paling penting lah korang kena tahu kat sini adalah nombor satu, kalau transistor tu off. Kalaulah transistor tu off, okay, IC adalah kosong. Okay. Kalau transistor off, IC tak boleh mengalir. Maksudnya arus ni, dia sepatutnya nak mengalir. Tapi bila transistor off, dia tak boleh nak mengalir. Okay. Lepas tu, nombor dua yang korang kena tahu adalah bila IB naik sikit, IC akan naik banyak. Okay, pertama bila transistor off, IC akan kosong. Tak kisahlah bateri banyak mana pun kat sini. Kalau transistor off, IC akan kosong. IC tu adalah arus pengumpul, collector current. Okay. Kalau yang poin kedua pula adalah IB naik sikit je, tapi IC akan naik banyak. Contoh dekat sini adalah, nampak tak? Kita tengok IB, okay, mula-mula IB kosong, IC pun kosong lah sebab transistor off. Tapi sekarang IB jadi 0.5. Jadi dia naik sikit je. Tapi cuba tengok, bila IB 0.5, IC jadi 10. IC jadi 10. Nampak? IB naik sebanyak 0.5 je. Tapi IC naik sampai 10. Jadi itulah poin kedua. IB naik sikit tapi IC naik banyak. Itu maksud current amplifier. Arus yang sikit dekat IB boleh membenarkan arus yang banyak dekat IC. Okay. Jadi kalau nak tahu berapa kali ganda je, ini adalah dia punya formula IC bahagi IB, tapi pastikan unit dia orang adalah sama. Kalau ni miliampere, ini pun kena miliampere. Kalau tak, tukar dahulu. Okey, sekarang ni daripada sini, ini adalah dia punya arus lah. Tapi katakanlah dia tukar kepada mentol. Kalau dia tukar kepada mentol, maksudnya kat sini simbol tukar pada mentol. So cuba korang fikir, siapa yang akan menyala lebih terang? Okey, dekat litar tapak ke litar pengumpul? Okay, so jawapan dia adalah litar pengumpul. Kenapa litar pengumpul ataupun collector circuit lagi terang? Sebab ideanya adalah tadi kita dah kata IC lebih besar. Memang IC akan lebih besar daripada IB. Jadi IB ni menyalalah tapi dia kurang terang. Dia lebih malap. Dia dimmer. Kenapa? Current dia lebih rendah. Tapi kalau dekat IC arus dia lagi tinggi, sebab itulah dia boleh menyala dengan lebih terang. Okay. Jadi sekarang kita teruskan pula. Jadi dekat sini kita tengok pembahagi voltan. Okay, so yang tadi tu adalah transistor sebagai amplifier arus. Tadi tu adalah amplifier sebagai amplifier arus. Sekarang kita tengok pembahagi voltan atau voltage divider. Okay, dia senang. Dia macam ni. Konsep dia adalah pembahagi voltan, okay, ataupun potential difference divider, voltage divider lah sebenarnya. Okay, apa yang berlaku adalah korang ada 10 V kat sini. Okay, apa yang berlaku adalah korang ada 10 V kat sini. 10 V ni, okay, nanti bila dia lalu dekat dua ni, dia akan pecah dua. Itu maksud pembahagi voltan tu. Cuma pecah dua tu tak semestinya sama rata. Contoh ni 10 V. Okay, katakanlah ni 3 V. Dah tu ni berapa? Mestilah 7 V. Kenapa? Sebab 10 tu dia split ataupun dia divide kan. Dia bahagi. Nampak? Divide kan ataupun bahagikan daripada 10 kepada 7 dan 3. Jadi total dia dapat balik 10. Okay. Sama lah kalau tiba-tiba ini adalah 6. So ni berapa? Mestilah 4. Okay. Jadi macam mana nak kira? Ini senang lah kan sebab cikgu bagi nombor je. Tapi kalau nak kira, kita ada formula ni. Ni tak diberi dekat dalam exam. Formula ni tak diberi dalam exam. Jadi dekat sini, macam mana nak tahu siapa V1R1, V2R2? Okay, konsep dia senang je. Dia macam ni Kalaulah ini, sekejap kita labelkan. Ini adalah V total. Kan, semua sekali V total. Jadi, katakanlah ni R1, katakanlah ni R2. Contoh. Okay, ni V total, ni R1, ni R2. So, V yang lalu dekat R1 saja, maksudnya V untuk R1 saja adalah V1. V
yang untuk R2 sahaja adalah V2. Logik lah kan? So ini R1, V dia mestilah V1. Ini R2, so V dia mestilah V2. Okay. Habis tu VT ni untuk apa? VT ni kalau contoh, nampak dekat sini. Kalau korang ambil R total semua. Kalau korang ambil R total, sekejap, salah pula. Okay. Kalau lah R1 dengan R2 ni, total dia R total lah kan? Itu adalah korang punya RT. Itu adalah korang punya R total. Okey, jadi itulah cara dia. Jadi kalau V1 dengan R1, V1 pasangannya dengan R1 dekat bawah. Kalau V2 dekat atas, pasangan dia R2 dekat bawah. Kalau tiba-tiba korang nak guna V total, maksudnya R dekat bawah kena R total juga. Jadi contoh katakanlah mentol ni 10 ohm, yang ni 5 ohm, total dia berapa? 15. Jadi VT ni ke atas adalah 10, bawah dia adalah 15. Macam tu. Okey, jadi dekat soalan exam selalu tanya benda ni sebab ini bahagian pengiraan. Tak banyak pengiraan kat sini. So ini di antara pengiraan yang paling selalu dia tanya. So kena take note. Okey, sekarang ni kita pergi dekat fungsi yang kedua iaitu transistor sebagai switch automatic. So kalau tengok dekat sini, transistor sebagai switch automatic ni kita ada dua jenis switch lah. Dua jenis switch. Satu ni switch ni on off dia sebab keliling dia punya cahaya ataupun light. Okey, maksudnya dia boleh menyala waktu terang ke waktu gelap ke, dia decide lah. Bukanlah dia decide, kita yang buat dia. Tapi poinnya adalah benda ni akan on off bergantung kepada cahaya sekeliling. Dekat sini pula adalah untuk kawal suhu. Okey, bukan kawal suhu, sorry. Dia bergantung kepada suhu sekeliling. Jadi panas sejuk tu dia akan on off. Okey, jadi sekarang ni untuk bezakan diorang, pertama sekali kita ada perintang ni. So perintang yang ni dan perintang yang ni, dua ni adalah perintang. Dia perintang juga, maksudnya dia ada rintangan dia ada resistor. It is a resistor, cuma beza dia adalah kalau resistor yang biasa, yang tetap tu, okey, hari ni korang beli dia adalah 10 ohm contoh. Ni korang beli 10 ohm. Esok pun dia 10 ohm juga, lusa pun 10 ohm juga. Tapi kalau yang ini dia perintang juga. Okey, sekarang ni contohlah dia 10 ohm. Tiba-tiba cahaya berubah. Maksudnya jadi lagi terang ke lagi gelap ke 10 ni dia akan berubah juga. Sebab tu nama dia perintang peka cahaya. Sebab perubahan dia adalah bergantung kepada cahaya. Okey. Sama juga dengan kawan ni kat sini. Cuma bezanya kawan dia ni, termistor ni berubah disebabkan suhu sekeliling. Okey, jadi sekarang ni kalau korang tengok, korang akan perasan yang ni duduk dekat bawah, yang ni duduk dekat atas. Apa signifikan dia? Okey, kejap lagi kita tengok dia punya signifikan. Tapi benda wajib korang tahu. Okey, soalan selalu keluar kat sini 4 markah. Tapi itu korang boleh check dekat dalam teks. Ayat nak tulis apa. Okey, 4 markah ataupun boleh tengok video yang lebih panjang. Tapi paling utama untuk korang tahu kat sini adalah termistor ni dia sangatlah suka kepada panas. Haba lah kita tulis. Okay, termistor ni korang imagine dia suka haba. Dalam exam janganlah tulis begitu. Ini nak bagi ingat sahaja. Okay, termistor ni dia suka haba. Ingat, bila kita suka, kita tak resist. Kan? Kita tak halang lah dah kita suka. Kita biar je lah benda tu jadi. So, bila kita suka, kita tak halang. Jadi, termistor ni dia suka haba. Jadi kalau haba banyak, panas. Dia sukalah kan? So bila panas, dia suka. So bila dia suka panas, maksudnya rintangan termistor akan berkurang. Okay, so again, bila kita suka sesuatu, kita tak halang. Jadi bila panas, dia suka. So bila dia suka, waktu panas rintangan dia akan berkurang. When the surrounding temperature is higher, okay, dia suka. So dia tak resist. So the resistance is lower. Tapi kalau dia sejuk, termistor tu macam ala apa ni sejuk dia tak suka. Nampak? Dia tak crack kat tengah ni. Dia sejuk so dia tak suka. So bila kita tak suka, kita mestilah halang benda tu daripada berlaku. So bila kita halang, kita resist. So resistance higher. Okay. Kalaulah yang ni pula, sama je konsep dia. Cuma bezanya, dia ni suka pula dekat cahaya. Dia suka terang. Dia suka terang. Jadi sekarang ni cuba imagine. Kalaulah terang, dia suka kan? Okay, bila surrounding terang, dia suka. So, bila dia suka, maksudnya rintangan dia rendah. When you like something, you do not resist. So, the resistance is lower. Tapi kalau gelap, dia macam, jam, tak suka. Dia tak suka. Okay, so apa yang berlaku adalah, crack. So, nampak resistance dia jadi tinggi. Jadi, ini yang korang memang kena tahu dulu. Sebab kalau dia terbalik, semua akan terbalik. Jadi, jangan lupa tolong tengok dekat buku teks ataupun video yang lebih panjang untuk dapatkan macam mana nak tulis ayat yang 4 markah untuk jawab benda ni. Okey, tapi berbalik kepada tadi, ada signifikan ke dia duduk atas, duduk bawah? Kalau dia duduk bawah, macam mana pula? Okey, untuk
pendekkan cerita, cikgu share kepada korang. Ini adalah tips macam mana nak ingat. Okey, macam mana tips nak ingat kalaulah dia dekat atas, dekat bawah, on ke, off ke. Okey, tengok ni lampu. Ni lampu kan? Okey, tips dia adalah PUBG. PABG. So, PA tu mewakili panas atas. Maksudnya, okey, konsep dia adalah panas tu mesti dia detect haba kan? Bila dia detect haba, maksudnya kita pakailah thermistor. Tak payahlah fikir, cikgu kalau panas atas tu nak letak apa kat atas. Fikir macam ni. Kalau thermistor lah yang boleh detect haba. So, panas, kita akan cakap pasal thermistor. So, kalau kita nak dia on waktu panas, kita letak thermistor dekat atas. Okay, kalau kita nak dia on pada waktu panas, kita letak dia dekat atas. Jadi, logiknya adalah kalau sejuk. Again, sejuk, kita tengah cakap pasal haba. So, kalau haba, mestilah kita tengah cakap pasal thermistor juga. Kan? So, kalaulah panas duduk atas, sejuk duduk mana? Sejuk duduk dekat bawah. Okay, kalau panas duduk atas, sejuk duduk dekat bawah. Jadi, kalau kita nak lampu ni on pada waktu sejuk, kita pastikan thermistor duduk bawah. Jadi, panas atas, okay, sejuk duduk dekat bawah. So, ingat panas atas je lah. Kan, PUBG kan? PA panas duduk atas. Okay, kawan yang seorang lagi pula, BG, bawah gelap. Jadi, konsep dia adalah, kalau korang cakap pasal gelap, gelap kita tahu dia tengah cakap pasal cahaya. So cahaya mestilah perintah peka cahaya ataupun LDR. Jadi kalau kita nak dia on pada waktu gelap, letaklah dia dekat bawah. So kalau nak lampu on masa gelap, PPC dekat bawah. Dah tu terbalik dia macam mana? Macam mana kalau kita nak onkan dia pada waktu terang? So, kalau kita nak onkan dia pada waktu terang terbaliklah. Okey, terang maksudnya dia tengah deal dengan cahaya. Jadi, kita tahu kita tengah cakap pasal PPC, bukan thermistor. LDR, bukan thermistor. Jadi, kalau terang, kalau bawah gelap, terang kat mana? Terang kat atas lah. Jadi, dia akan letak dekat atas. Jadi, itu adalah tips macam mana cara nak tahu on off ni, okay, kita nak letak dekat atas ke, kita nak letak dekat bawah. Tapi dia punya penerangan yang cikgu kata 4 markah tu, korang kena tengok balik lah sama ada dekat buku teks ataupun tengok dekat dalam video cikgu yang ada explain benda ni dengan lebih detail. Jadi, kesimpulannya untuk bab ni, dia adalah di antara subtopik yang paling mudah untuk korang score. Okay? Jadi, ini bukan the only thing. Kenalah tahu lebih banyak lagi. Tapi, at least tahu kan benda yang paling asas dulu, iaitu elektron, diode dan transistor. Okay, jadi apa yang kita cover dalam video ni dah 70%. Jadi dapatkan detail yang lebih uh, dekat dalam sumber-sumber lain, tapi pastikan yang kita dah tengok dekat dalam slide ni semuanya dah okay. Alright, so good luck. Terima kasih.